So tadi kita dah tengok corner point method. Now kita try tengok soalan yang sama. Kita guna soalan yang sama. Kita pakai isoline. So katalah saya guna yang soalan yang sama tadi. Okay, ini kita menggunakan corner point. So untuk mencari isoline. Isoline dia pakai garis je. Yang ni kita cari koordinat setiap satu kan. Point dia sama. Kita nak cari dekat titik mana yang paling maksimum. Okay. So tadi yang ini kita dah buktikan dengan menggunakan kaedah kira. Okay, kita kira satu-satu. Kita masukkan kalau A tadi koordinat 0, 0 dapat berapa. Kalau koordinat ni dapat berapa. Koordinat ni dapat berapa. So kita cari setiap satu. Kalau kaedah isoline, selain daripada dua garis yang ada dalam constraint ni, kita kena preparekan satu garis yang dipanggil sebagai isoline lah. ISO line. So kalau awak patah balik, dia dekat muka surat. Muka surat. Sekejap ini tadi. Di awal-awal tadi. Isopropyl line. Muka surat 197. Ini adalah soalan yang sama. Okay, dengan contoh satu yang kita buat corner point tadi, soalan yang sama. So, macam mana kita nak lukis satu garis isoline ni ialah, okay, anda pilih mana-mana titik. Kita dah ada visible region tadi kan? So, dia punya step sama. Daripada atas constraint, lepas tu kita cari koordinat, lukis graf dan dapat graf visible region. Sampai situ sama. Okay, now untuk buat isoline. Di dalam visible region ini, pilih mana-mana koordinat. Pilihlah mana-mana koordinat yang senang. Okay, awak pilih mana-mana koordinat yang senang. So, contoh, saya nak ambil 2, 1. Boleh? Boleh. Kalau saya nak ambil 4 dengan 4, boleh tak? Boleh juga. Okay, saya nak ambil koordinat 6, 2. Boleh? 8, 3. Tak kisahlah. Asalkan semua titik awak, apa saja titik yang awak pilih tu, berada dalam kawasan visible region. Kita gunakan koordinat 6, 2. Okay, saya pilih koordinat 6, 2. So, dengan menggunakan tadi kita punya objective function. Objective function dia apa? Objective function dia 8x tambah 12y. So, kita punya objective function ialah 8x tambah 12y. Masukkan koordinat 6, 2 ni ke dalam objective function. Tengok dapat berapa. Okay, so kalau 8 darab 6 tambah 12 darab 2. Okay, 8 kali 6, 48. 48 tambah dengan 12 kali 2, 24. So kita dapat 72. Sekarang ni objective function kita akan guna 8x tambah 12y sama dengan 72. So gunakan equation ini untuk mencari koordinat tadi. Yang kalau kita nak cari satu garis lurus kan, kena ada dua koordinat kan. Okay. So macam biasalah saya guna kalau x sama dengan 0. Kalau x sama dengan 0, y dapat berapa? 72 bahagi 12. 72 bahagi 12 kita akan dapat 6. So koordinat kat sini kita ada 0, 6. Okay, lagi satu. Kalau y sama dengan 0 pula. So kalau y sama dengan 0, 72 bahagi 8. 72 bahagi 8, kita dapat 9. So x sama dengan 9. Jadi koordinatnya ialah 9, 0. Okay. Now kita plotkan benda ni. Kita punya koordinat ialah 0, 6. Maksudnya dekat sini 0, 6. Lagi satu ialah 9, 0. 9, 0 dekat sini. Okay. Sekarang saya sambungkan Ni dekat sini kan. Saya sambungkan dua garis, dua titik ni. So nanti kita akan dapat garis lurus lah. Macam tak ni sikit. Saya nak padam dulu ni dengan ni. Okay. So awak pakailah pembaris kan. Macam saya pakai saya punya tools yang ada lah dalam ni. Limited. Okay, ini kita panjangkan sikit. Ini 9. Okay, so ini ialah saya punya isoline. Tapi apa yang kita nak buat tadi ialah, okay, saya panjangkan tau, saya lebihkan daripada, tapi yang penting dia akan, intercept dekat sini lah, 6 dan juga 9.
Okay, tu koordinat dia 6 dan 9 tu. Jadi sekarang, apa kita nak buat ialah kita ambil garis ni. Okay, saya copy. Lepas saya letak lagi satu saya paste. So, ini garis saya ni, saya tukar colour. Jadi ni, garis purple dengan garis hijau ni, ni adalah dua garis yang selari. Okay, jadi kalau awak buat atas kertas graf, satu kita dah ada garis warna hijau tu. Lagi satu ialah ambil garis yang selari. Okay, sekarang ni colour purple ni, kita unjurkan sebab dia maksimum Maksimum maksud kita kena unjurkan ke atas. Jangan ubah sudut dia. Dia mesti ada dua garis yang selari. Okay, colour purple dengan colour hijau tu mesti garis yang selari. So saya unjurkan ke hujung, nampak tak? Dia kena dekat titik 7 tadi tu, 07. And then kita unjurkan sampai kita jumpa maximum point iaitu dekat sini. Tak? Oh, terlebih pula. Saya kena gerakkan dia. Nampak tak? Kalau awak pakai pembaris kan, mungkin dua pembaris okey. Dua pembaris, letak sudut ni lah semampu darjah kan. So nanti awak tolak je garis tu supaya tolak pembaris. Supaya dua garis ini selari. Jadi dekat mana yang dia kena tu, nampak tak? Sebab ini, kalau ni dah penghujung ni. Penghujung region. Okay, jangan ubah sudut ni Kalau awak ubah sudut, itu dah jadi garisan lain. Itu dah tak jadi isoline. Isoline kita tadi berdasarkan ini. Isoline tu bukan suka-suka create. Kita berdasarkan kita punya, dia panggil apa tadi? Maximum, objective function tadi. Isoline kita create berdasarkan daripada objective function. Okay, kita dah masuk, kita dah pilih mana-mana titik. Sama kalau ambil titik lain pun, okay, dia akan, contoh kalau awak ambil titik 21 ataupun 22, contohlah. Okay, kalau ambil titik lain pun, sini memang akan jadi lain. Okay, memang akan jadi lain. And then kalau awak buat X sama kosong, koordinat pun akan lain. Tapi bila awak garis nanti, dia punya garis tu akan selari dengan garis yang kita buat sekarang. Mungkin garis yang isoline awak akan bermula dekat bawah sini. Sini, sub bawah situ. Tapi kalau awak unjurkan naik atas, dia akan selari dengan yang kita ada sekarang. So, unjurkan je garis tu sampai kita jumpa titik maksimum. Jadi dekat situlah kita punya maximum point. Dan bila kita unjur dapat titik maksimum tu, kita kena cari koordinat dia. So, berapa koordinat titik tersebut? Macam ni kita tahu, ini adalah titik persilangan antara garis merah dan juga garis biru. Tadi awak dah, tadi tu kaedah corner point. Bila kaedah corner point kan kita kena listkan titik A, B, C, D. So sekarang awak tak perlu cari A, B, D ni tak perlu. Kita ada garis, kita unjurkan, so cari koordinat titik ini. Macam mana nak cari koordinat? Guna persamaan serentak. Titik persilangan antara garis merah dan biru. So awak terus dapat jawapan. Jadi ini perbezaan antara corner point solution method dan juga isoline solution method. So Z dia ialah 3x tambah 4y. Ini maksudnya dia punya objective function. And then dia ada x tambah 2y. Lebih besar, ini lebih besar sama dengan 2. Lagi satu dia ada 3x tambah 2y lebih kecil atau sama dengan 12. Lepas tu dia ada y lebih kecil sama dengan ni sikit. Y lebih kecil sama dengan 5. So kita ada 3 constraint. Okay, 3 constraint maksudnya yang y lebih kecil sama dengan 5 tu kita boleh terus plot. Lebih kecil sama dengan 5. Tak nampak
Yang untuk constraint 1, 2 tu kita kena cari koordinat. So katalah koordinat x tambah 2y lebih besar sama dengan 2. Ini kita akan gunakan sama dengan 2 lah, sama dengan 2. So kalau x sama dengan 0, y sama dengan 1. So koordinat 0, 1. Kalau y sama dengan 0, x sama dengan 2. So kita ada koordinat 2, 0. Okay. Lagi satu kita ada 3x tambah 2y lebih kecil sama dengan 12. So kalau x sama dengan 0, y kita dapat 12 bagi 2 dapat 6, y sama dengan 6. So koordinat 0, 6. Yang ini kalau y sama dengan 0, 12 bahagi 3 dapat 4. So x sama dengan 4. So kita ada koordinat 4, 0. Okay, now kita nak plot. Paling banyak kita ada 6 untuk y. Paling banyak untuk x kita ada 4. Itu je. 5. Y sama 5. Okay. So kalau kita lukiskan kita punya, kita plotkan Kita lagi punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, boleh. So kita guna kat sini lah. Okay, lagi satu kita ambil sini. Okay, lepas tu kita plotkan. Ini adalah paksi X, yang ini adalah paksi Y. So, sini 1, 2, 3, 4, 5 lah, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, garis yang pertama kita ada X tambah 2Y ni koordinat 0, 1, 2, 0. 0, 1, lepas tu sini 2, 0. Okay, so sambungkan. Ini yang pertama. Okay, kemudian garis kedua kita ambil colour lain lah, biru pula kan. So yang kedua kita ada ni tadi 0, 6, 4, 0. 0, 6 sini, 4, 0 sini. Serius lah. Tengah-tengah. Okay, tak apa. Kita garis dulu. 0, 6, 4, 0 Okay, lagi satu. Jangan lupa kita ada yang y lebih kecil sama dengan 5. Y lebih kecil sama dengan 5. Y sama dengan 5 kat mana? Dekat sini Okay, jadi y lebih kecil sama dengan 5 tu maksudnya dia garis lurus je macam ni. Okay. And then kalau kita nak lorekkan feasible region yang memenuhi. Yang pertama, X tambah 2Y tadi yang ni. Nampak ke? Lebih besar sikit. Yang pertama, X tambah 2Y. Ini X tambah 2Y ni lebih besar. Oh sorry, saya terlupa satu benda. Apa dia? Ya, ini tukar colour sekejap. Tukar colour. Colour apa nak pakai? Colour merah. Oh, so ada 3 colour. Jadi yang ini tadi ialah Y lebih kecil sama dengan 5. Yang ini ialah garis apa tadi? Saya tak ingat dah. X tambah 2Y sama dengan 2. Ini adalah X tambah 2Y lebih besar sama dengan 2 kan? X tambah 2Y lebih besar sama dengan 2. Yang ini pula 3X tambah 3X tambah 2Y. So ini adalah 3X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 12. Okay, lebih kecil sama dengan 12. Okay. So sekarang nak lorek. Yang pertama ni tadi dia lebih besar. Bila lebih besar maksudnya kalau kita lorek, dia lorek ke atas macam ni ya. Sebab kawasan atas. Okay, yang lain tu lebih kecil kan. So ini feasible region kita. Oh kali lah. Bukan kali lah, lorek lah. Okay. Jadi itu feasible region. Lepas tu, okay. Soalan tak ada minta tapi kita bolehlah nak cari. Kalau macam ni kan, ada berapa dia punya corner point?
Berapa kali point dia? Kita tengok tu ada berapa. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Jadi kalau awak nak buat corner point. So kalau saya nak list out kan corner point antara yang ini kan ni adalah, kalau yang lain ni macam koordinat yang sedia ada kan kita dah cari tadi. Tapi yang ni adalah silang antara dua garis. So awak boleh gunakan kalkulator untuk cari the intercept. Okay, intercept of 3x tambah 2y less than, yang ambil sama dengan lah, sama dengan 12. Yang ini pula 0x, x tak ada, dia ada y je. Y sama dengan 5. So kalau y sama dengan 5, cari je lah kan x dapat berapa. Boleh je kalau nak guna kaedah manual. 3, 2, 12. X dia 0, Y 1, 5. So kita dapat X sama dengan 2/3. Oh iyalah. So kita akan dapat kat sini koordinat X dia 2/3, Y dia 5. Ni koordinat. No, koordinat 2/3, 5. So kita punya corner point So katalah saya tulis kat sini corner points. Kita ada A, kita ambil ni lah 0,1. B, salah. Tak apalah, saya start dengan ni. A, B saya ada 0,5. 0,5. C kita ada tadi 2/3, 5. And then D kita ada ini 40, ni 20. So sini 40. Sini E kita ada 20. Okay. Lepas tu kita gantikan ke dalam kita punya objective function. Objective function dia ni 3x tambah 4y. So dia punya objective function 3x tambah 4y. 4y. Okay, jadi kalau kita ganti ke dalam sini. So 3x 4y. Sikit kat sini akan jadi 30 tambah 4y1. So kira dapat apa? 0 tambah 4 kali 1 dapat 4. Kalau kita ganti 30 tambah 4 kali y kita 5. So sini dapat 20. Kat sini 3 kali 2/3 tambah dengan 4 kali 5. So kat sini dapat 22. Kat sini 3 kali 4 tambah 4 kali 0. So sini dapat 12. Kat sini kita dapat 3 kali 2 tambah 4 kali 0. So sini kita dapat 6. Jadi yang mana satu maksimum? Maksimum ialah 22. Yes. So siap corner point method. Okay, kalau kita buat isolan, jom atas garis yang sama je lah saya buat, boleh tak? Saya pilih satu titik di dalam kawasan visible region. Saya nak ambil ni lah, senang 1, 3. Okay, so kalau saya pilih, if saya pilih 1, 3, so masukkan ke dalam kita punya objective function. Dia akan jadi 3 kali 1 tambah 4 kali 3. So ini kita dapat apa ni? 3 kali 1, 3. 4 kali 3, 12. 12, 3 dapat 15. Okay, jadi kita ada equation dia, kita ada 3x tambah 4y sama dengan 15. Okay, so kita gunakan equation ini untuk mencari koordinat. Okay, mencari koordinat. Kita guna
if X sama dengan 0, Y dapat 15 bahagi 4 lah. 15 bahagi 4 dapat 15/4 dapat apa? 3.75. 3.75. So, koordinat 0, 3.75. Jenuh ni. 0, 3.75 Oh, boleh. 3.875. Okey, boleh. So, lagi satu kalau Y sama dengan 0, 15 bahagi 3 dapat 5 lah. X sama dengan 5. Senang sikit yang ni kan. So, kita dapat 5, 0. Okay, jadi kita plotkan 5, 0 dekat sini. 0, 3.75 ialah sini 3.5, 3.75 sini lah. Betul guys tu. Kan, kalau atas ni dia dah jadi 3.2, 4, 6, 8. So, tengah-tengah. So, 3.75. Lebih kurang lah. Ni yang saya kata kita kena buat betul-betul. Jadi, garisan kita tu dia akan silang dekat sini. So, dari sini kita akan dapatlah gradient dia kan. Alamak. Kita lari sikit. So, kita panjangkan sikit. Lepas tu yang ini kita buat bawah. Okay. So, dekat sini kan. Jadi, sekarang gunakan garisan yang sama. Okay, saya copy dulu. So, saya paste. Okay. Nak tukar colour tak? Tukar colour lah. Okay, kita change style. Kita buat colour hijau juga. Okay. Supaya tak jadi. Change style. Oh, done. Okay. So, ini nampak garisan ini sekarang. Dia adalah selari dengan garisan merah yang asal. So, apa kita buat? Dia nak maksimum. Kalau nak maksimum, soalan tak minta lah kan. Tapi kalau saya kata kalau nak maksimum, kita akan tolak ke atas. Okay, sampai jumpa maksimum point. So, nampak tak? Di hujung region. Hujung, so dia dapat sini. Jadi, dekat corner point yang okay, jadi kita bawa ke sini lah. Gitu. Jadi, itu adalah dia punya isoline. Nak panjangkan pun boleh. Tu kena hati-hatilah kalau ni. Takut dia dah tak selari. Okay, jadi itulah isoline. Jadi dekat mana titik dia? Titiknya dekat situ. Maximum point dia. So, kaedah isoline, kita dah dapat garis. So, dapat satu titik saja. Kalau corner point, nampak tak kita senaraikan sampai 5. So, sekarang ni kalau kaedah isoline, jangan tengok belah kanan ni. Belah kanan ni anggap jadi kosong kan. So, apa yang kita buat tadi, kita dah dapat koordinat, kita lukis garis. Lepas tu kita unjurkan sampai hujung. And then kita tengok, dia akan kena dekat point dan sini. Point sini berapa koordinat dia? Tak boleh baca. Kalau tak boleh baca, ini adalah intercept bagi dua garis. So, tekanlah kalkulator. Bolehlah tekan kalkulator. Okay. So, kita akan dapatlah kat sini koordinat berapa. Kalau kaedah corner point tadi, yang ini kan kita dah cari titik dia. Titik ini tadi dekat sini. Ini tadi yang kita guna 2/3 tu ni. Ni, kita dah cari koordinat dia.